Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mashita dan rakan-rakan sekalian. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang analisis MyStat daerah Sandakan pada tahun 2019. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Julia binti Damat, memegang kad metrik BA 19161096. Okey, pengenalan. My Local State adalah statistik ekonomi dan sosial yang komprehensif di peringkat daerah, khususnya daerah Sandakan pada tahun 2019. Ianya meliputi 20 bidang seperti perumahan, kesihatan, pendidikan, keselamatan awam, dan sebagainya. Selain itu, My Local State ini telah diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Oktober 2020. Oleh itu, saya akan menganalisis kualiti hidup dengan melihat keselamatan awam di Sandakan pada tahun 2019. Pengenalan bagi daerah Sandakan. Daerah Sandakan adalah sebuah bandar kedua terbesar di Sabah dan mempunyai bilangan penduduk ketiga tertinggi di negeri ini. Hal ini dapat dilihat apabila bilangan penduduk bagi daerah ini adalah seramai 510.6 ribu orang dengan kadar pertumbuhan tahunan adalah 1.5%. Daerah ini mempunyai penduduk lelaki seramai 273.1 ribu orang yang bersamaan dengan 53.5%. Manakala bagi penduduk perempuan pula adalah seramai 237.5 ribu orang bersamaan dengan 46.5%. Seterusnya, daerah ini mempunyai 74.7 ribu tempat kediaman dan 77 ribu isi rumah dengan purata saiz isi rumah adalah 5.9 orang. Selain itu, penduduk Sandakan juga terdiri daripada 63% warga negara dan 37% pula adalah penduduk bukan warga negara. Okey, pendapatan isi rumah kasar bulanan bagi daerah Sandakan adalah RM4,680 untuk penengah dan purata pula adalah RM6,020 Malaysia. Kita beralih kepada definisi atau konsep kualiti hidup. Kualiti hidup adalah kehidupan yang baik atau menjalani kehidupan dengan kualiti yang tinggi menurut Vanguard pada tahun 2003. Manakala menurut Goldsmith 2005 pula, ianya mendefinisikan kualiti hidup sebagai persepsi individu terhadap kepuasan ke atas sesuatu keadaan, persekitaran dan hubungan secara relatif dengan alternatif sedia ada, seperti keluarga, rakan kerja, pendapatan, kejiranan dan tempat tinggal. Selain itu, definisi bagi keselamatan pula menurut Collins 1990, beliau mengatakan bahawa keselamatan adalah peristiwa yang tidak dirancang atau dikawal yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor keadaan persekitaran ataupun kombinasi mana-mana faktor. Hal ini juga akan menyebabkan kecederaan atau kematian kepada individu atau kerosakan kepada harta benda menurut Strasser, Aaron dan Bonds 1981. Okey, saya ambil tema keselamatan awam. Jenayah akan membawa kesan yang besar ke atas kualiti hidup. Hal ini kerana kadar jenayah sejak kebelakangan ini kian meningkat terutama di daerah Sandakan pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat apabila kadar jenayah kekerasan meningkat 51% dan kadar jenayah harta benda pula menurun 9.2% pada tahun 2019. Bilangan jenayah kekerasan seperti mencederakan mempunyai 30 kes, diikuti dengan samun 24 kes, rogol 19 kes dan bunuh hanya 1 kes pada tahun berkenaan. Manakala bilangan jenayah harta benda pula
Kes tertinggi adalah kecurian lain iaitu 276 kes, diikuti dengan pecah rumah dan curi 215 kes dan kecurian kenderaan adalah 42 kes. Hal ini berlaku kerana sistem keselamatan di daerah berkenaan kurang dititiberatkan yang akan menjejaskan kualiti hidup penduduk setempat. Hal ini kerana bilangan sistem keselamatan seperti Balai Polis tiada berlaku perubahan sejak tahun 2017 yang mana bilangan ibu pejabat polis daerah hanya 1 buah dan Balai Polis hanya ada 2 buah serta bilangan pondok polis hanya ada 6 buah. Perkara ini akan membimbangkan penduduk apatah lagi pada tahun 2019 bilangan penagih dada meningkat sebanyak 133 orang. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah meningkatkan sistem keselamatan di daerah berkenaan. Selain isu jenayah, daerah sandakan ini juga adalah laluan atau lorong tikus kepada parti atau pendatang asing tanpa izin. Parti adalah orang asing yang memasuki sesebuah negara lain dengan tidak mendapatkan kebenaran daripada kerajaan negara tersebut. Kemasukan parti ini lebih agresif berlaku melalui jalan laut atau laluan laut yang mana daerah ini berdekatan dengan negara jiran seperti Filipina dan Indonesia. Hal ini akan menimbulkan banyak perkara apabila kemasukan mereka akan memungkinkan berlakunya jenayah seperti penyeludupan minyak diesel, penyeludupan rokok dan sebagainya. Kemasukan mereka juga akan menyebabkan berlakunya lambakan penduduk sekaligus mewujudkan kawasan setinggan. Oleh itu, penyelesaian bagi isu ini adalah operasi pelbagai pihak seperti Eskom, Immigration dan pihak lain-lain telah dilakukan. Dengan adanya operasi yang dilakukan, tidak kira di laut maupun di darat, ianya akan sedikit sebanyak akan mengurangkan kemasukan parti, khususnya melalui laluan tikus. Selain itu, mengantar kembali ke negara asal akan menyebabkan kemasukan parti berkurang terutama apabila plan rekalibrasi pendatang asing tanpa izin parti pulang telah diperkenalkan baru-baru ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyatakan bahawa program ini akan membenarkan parti untuk pulang ke negara asal secara sukarela yang tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, keselamatan awam bukan sahaja akan menjadi kepentingan dalam sesebuah negara, namun ianya akan menjadi nadi kepada kualiti hidup dalam masyarakat, khususnya penduduk daerah sandakan. Selain itu, dalam sistem keselamatan di daerah berkenaan haruslah ditambah baik dan dipertingkatkan untuk menjamin kualiti hidup penduduk. Oleh itu, dengan memperkukuhkan plan rekalibrasi, pendatang asing tanpa izin parti pulang akan menjadi cadangan yang baik bagi meningkatkan keselamatan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.